لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين ya rabbal alamin. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan perempuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan dan merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pemberian dan seluruh anugerah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri, dengan kita memuji, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala akan membantu diri kita untuk terus beristiqamah dalam melaksanakan tuntutan-tuntutan, amalan-amalan dan juga sunnah-sunnah yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, pada pagi ini kita akan menyambung semula pengajian kita dalam kitab At-Tahzan, jangan bersedih. Dan topik perbincangan kita iaitulah topik yang ke-20, iaitulah jalani hidup apa adanya. Setiap manusia akan berdepan dengan suatu kehidupan dan kita akan bertemu semula dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut hakikat kejadian manusia ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap daripada manusia itu akan berdepan dan akan merasai kematian. Dan sebelum manusia ini mati, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan menjalani beberapa ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, iaitulah ujian kehidupan semasa kita berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Quran yang berkait tentang soal kehidupan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innama a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس إلى آخر الآية. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, sesungguhnya perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia sepanjang mereka hidup di muka bumi ini adalah seumpama air yang Allah Subhanahu wa taala curahkan dan turunkan daripada langit. Anzalnahu minas sama', dan air ketika itu turun, Allah berikan rahmat daripada air tersebut.
fakhtalata bihi nabatul ard. Pada saat yang serupa ketika itu air tersebut bercampur dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Lantas tumbuhan tersebut dimakan oleh manusia. Yang namanya padi, yang namanya beras, yang namanya tepung, itu di antara makanan yang dimakan oleh manusia. Buah-buahan yang ada itu juga pemberian dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Fakhtalata bihi nabatul ard ya'kulu minhu an ya'kulu, dimakan oleh manusia dan juga dimakan oleh binatang-binatang ternakan. Dan kemudian Allah menyatakan hatta idza akhadhatil ard, sehinggalah apabila muka bumi ini menjadi indah dengan titisan air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufuha wa zayyanat, dan pada saat yang serupa muka bumi ini begitu indah dengan perhiasan-perhiasan muka buminya, tumbuh-tumbuhan yang menceriakan hasil daripada air tersebut. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha, dan pada saat yang serupa pemilik-pemilik kepada tanah-tanah dan juga kebun-kebun, taman-taman yang ada ketika itu merasa bangga dengan keindahan dan keceriaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada tumbuhan-tumbuhan yang ada ketika itu. Dan pada saat yang serupa mereka menyatakan annahum qadiruna 'alaiha, mereka berkuasa dan mereka tidak ada sesiapa yang dapat mengganggu gugat atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika itu. Lantaran daripada itu datanglah ataha amruna lailan aw nahara, dan pada saat yang serupa ketika itu datanglah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala sama ada siang maupun malam. Dan kemudian datang tiupan angin yang kencang menghancurkan dan merosakkan seluruh tumbuhan-tumbuhan yang ada ketika itu, ka'allam taghna bil ams, seumpama mereka ini tidak pernah merasai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan seumpama ini. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, begitulah kami perdetailkan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang sentiasa berfikir. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini Allah berikan kepada kita nikmat, Allah berikan kepada kita pemberian. Tapi pemberian ini tidak selama-lamanya akan berada bersama-sama dengan kita. Sifatnya hanyalah sementara, dan segala-galanya itu hanyalah sekadar pemberian yang Allah minta kepada kita agar kita melaksanakan amanah, tanggungjawab dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang diceritakan oleh pengarang kitab kita ini, cuba kita perhatikan di antara catatan-catatan muallif kitab hafizahullah. Baik, kata muallif kitab, keadaan dunia ini penuh kenikmatan, banyak pilihan, penuh rupa, banyak warna, semuanya itu bercampur baur dengan kecemasan dan kesulitan hidup. Dan anda adalah sebahagian dari dunia yang berada dalam kesukaran. Pengarang menyatakan kepada kita bahawa sesungguhnya dunia ini dipenuhi dengan pelbagai bentuk kenikmatan. Allah rakam dalam Al-Quran memang banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan bicarakan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perhiasan dinas bagi manusia. Apa dia? Iaitulah cinta kita kepada hawa nafsu dan keinginan. Allah berikan kepada kita keinginan, desire, kehendak-kehendak. Apa yang kita mahukan semuanya Allah berikan kepada kita. Dan kehendak-kehendak nafsu seumpama ini Allah catat dan perdetailkan satu persatu. Apa keinginan yang ada pada diri manusia itu? Hubbus syahawat minan nisa, keinginan manusia terhadap wanita itu tidak mampu untuk kita pisahkan. Seorang lelaki yang kalau sekiranya hidup tanpa seorang wanita, hidupnya huru-hara dan dia berada dalam keadaan tidak tenang dalam kehidupan. Tuan-tuan, kita boleh lihat sejarah kehidupan kita sendiri. Bayangkan semasa kita tidak berkahwin dahulu, apakah keadaan hidup kita? Dan sesudah daripada perkahwinan, apakah perasaan dan hidup kita? Sebab itu Allah menyatakan dalam Al-Quran, datangnya perkahwinan itu, lantaran daripada itu lahirnya sifat rahmat, kasih sayang sesama kita.
lantaran daripada itu sifat belas kasihan wujud daripada kita. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Sifat sakinah, tenang, itu Allah Subhanahu wa taala rakamkan hasil daripada perkahwinan. Dan inilah di antara perhiasan daripada Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Timbulnya rasa tenang, itu nikmat daripada Allah. Apalagi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, minan nisa wal banin. Ya Allah, apabila Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita anak bina, seronok kita. Seorang ayah telah melahirkan anak dan kemudian anak tersebut berkahwin, ya. Yang pada saat tersebut, kalau kita tanya kepada isteri kita, anak dah berkahwin, nak minta lagi kepada isteri kita anak, pasti isteri akan berkata dengan suatu perkataan, apakah kita masih lagi tidak berpuas hati dengan anak tersebut? Tiba-tiba lahir daripada anak yang kita lahirkan itu, lahir cucu. Maka hidup kita lagi melihat susah payahnya kita menjaga seorang anak sehingga dewasa. Hilang kepayahan tersebut kerana melihat cucu yang ada bersama-sama dengan kita. Seronok kita dengan cucu-cucu tersebut. Apakah itu bukan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala? Pasti itu nikmat daripada Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, di antara keinginan yang ada pada diri manusia, al-banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Begitu juga nikmat yang Allah berikan kepada manusia, keinginan terhadap emas dan juga perak, yang disebut dengan bahasa kita iaitulah al-mal. Harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak cinta kepada harta. Tidak ada manusia yang tidak suka kepada harta. Hatta pernah diceritakan suatu ketika datang harta daripada Bahrain, ya, harta ketika itu harta tawanan perang yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Rasulullah apabila sampai harta tersebut, dalam sejarah diriwayatkan pada saat tersebut Rasulullah melihat harta dan kemudian Rasulullah biarkan harta-harta yang datang ketika itu. Rasulullah tunaikan salat. Sesudah Rasulullah menunaikan salat, ketika itu Rasulullah mula mengagih-agihkan harta tersebut kepada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang memerlukan daripada harta yang datang daripada Bahrain. Jadi pada saat yang serupa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, datanglah seorang bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, kita tahu ada sejarah menyatakan sebenarnya Abbas ibn Abdul Muttalib ini telah pun memeluk ajaran Islam semasa berada di Makkah, tetapi dia tidak berhijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah kewajipan hijrah itu diwajibkan. Lantaran daripada itu, semasa beliau duduk di kota Makkah, kafir Quraisy telah mengarahkan pasukan perang untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat berusaha untuk mendapatkan harta yang datang daripada Syam yang diketuai oleh Abi Sufyan ketika itu. Dan tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlakulah peperangan Badar Kubra. Jadi dalam peperangan tersebut Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ketika itu telah pun ditawan. Pada saat ketika ia ditawan, waktu itu ada juga riwayat menyatakan, ya, Al-Abbas kerana ditawan pada saat tersebut, dia menyembunyikan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala dan dia telah membayar tebusan perang ketika itu. Dan dalam sejarah mencatatkan secara rasminya Al-Abbas ibn Abdul Muttalib memeluk ajaran Islam semasa Fathi Makkah, pembukaan kota Makkah. Ketika itu Al-Abbas memeluk ajaran Islam. Dan pada saat yang serupa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika Rasulullah mengagihkan harta tersebut, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib datang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berikan sedikit daripada harta tersebut, kerana sesungguhnya ada sedikit denda yang pernah dikenakan kepada saya, iaitulah saya membayar tebusan semasa kita berada dalam peperangan Badar dahulu, dan sekarang saya minta sebahagian daripada harta tersebut, sedikit daripada harta tersebut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berikan. Kemudian sekali lagi datang Al-Abbas ibn Abdul Muttalib minta lagi daripada harta tersebut. Nak menggambarkan kepada kita kehidupan kita dengan harta itu tidak berbelah bahagi. Maknanya hidup kita ini sentiasa memerlukan harta. Sehingga kan Imam Syafi'i rahimahullah pun menyatakan nak menuntut ilmu harta itu penting, yang disebut dengan kalimah bulghah.
Keperluan kita kepada harta itu penting bagi meneruskan kelangsungan kehidupan. Sebab itulah Allah menyatakan dalam hidup kita ini di antara nikmat yang tidak boleh dipisahkan daripada kita, iaitulah harta. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am. Dan kuda-kuda yang begitu berharga. Sekarang ini kita katakan kenderaan-kenderaan itu juga adalah merupakan nikmat dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hujung ayat tersebut Allah menyatakan dzalika mata'ul hayatid dunya, yang demikian itu adalah merupakan pemberian nikmat-nikmat yang berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita akan kembali semula untuk bertemu dengan Allah. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya adalah sebaik-baik tempat untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tempat yang terbaik berbanding dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Banyak pilihan, pelbagai pilihan yang Allah berikan semasa kita berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan pelbagai bentuk rupa dan juga warna-warni yang seringkali bersama-sama dalam kehidupan kita, yang mengelilingi kehidupan kita, menyelubungi kehidupan kita, juga adalah merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita bayangkan kalau hidup kita dengan warna yang serupa sahaja, semua memakai pakaian merah belaka, ataupun warna kehidupan kita merah belaka, ataupun hitam belaka, kuning belaka, hijau belaka, biru dan sebagainya. Warna hanya sekadar satu warna itu tidak memberikan keseronokan dalam kehidupan kita. Allah jadikan warna-warni dalam kehidupan kita merupakan salah satu daripada nikmat dan pemberian daripada Allah. Semua itu bercampur baur kecemasan dengan kecemasan dan juga kesulitan hidup. Subhanallah. Dalam hidup kita ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun Allah berikan nikmat seumpama ini, tetapi Allah juga berikan kepada kita ujian demi ujian. Apabila kita ada keseronokan dalam hidup, Allah juga turunkan bersama-samanya dengan kesusahan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji di kalangan kamu, wahai umat manusia, bisyarri, dengan kesusahan, dengan kepayahan, dengan kesulitan, wal khairi, dan juga kebaikan, keseronokan, ketenangan, kemewahan. Fitnah sebagai suatu fitnah dan ujian daripada Allah. Fitnah itu melambangkan, ataupun fitnah, kalimah fitnah itu adalah merupakan ujian daripada Allah. Fitnah ni bukan bahasa kita. Kita sebut fitnah itu lain maksudnya. Berbanding dalam bahasa Arab, fitnah maksudnya dalam bahasa Arab itu adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji, ya. Sebab itu kalau kita melihat ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kalimah fitnah itu bukan kita memfitnah orang lebih teruk daripada membunuh, bukan maksudnya begitu. Tapi yang dimaksudkan dengan al-fitnatu asyaddu minal qatl, iaitulah ujian. Al-fitnah, ujian-ujian daripada Allah yang Allah Subhanahu wa taala uji ke atas manusia, yang diterjemahkan ataupun disyarahkan oleh para ulama, yang dimaksudkan dengan asyirku, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih teruk daripada membunuh, ya. Itu sebahagian daripada riwayat yang disebut oleh ulama-ulama tafsir. Jadi apapun kita boleh rujuk dengan tafsiran yang disebut oleh para ulama. Baik, Allah jadikan dalam hidup kita ada kesenangan, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam kehidupan kita juga ada kesusahan, ya. Sebab itu apabila kita bersama dalam hidup ini, tidak semestinya hidup kita berada dalam keadaan senang. Anda tidak akan pernah menjumpai seorang ayah, isteri, kawan, sahabat, tempat tinggal atau pekerjaan yang padanya tidak terdapat sesuatu yang menyulitkan. Tak ada manusia yang ketika bersama-sama dengan hidup, kita tidak mampu untuk mengelakkan diri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk hidup dengan suasana tersebut. Hidup kita pasti akan ada ayah dan ibu. Tidak mungkin kita akan lahir di muka bumi ini kalau tak ada ayah dan ibu, ya. Yang tak ada ayah itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang tidak ada ayah dan ibu adalah Nabi Adam alaihissalam, ya. Pemberian yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, Allah berikan kepada para anbiya, para nabiullah, beberapa orang nabi, yang membuktikan mereka juga manusia. Tapi kenapa mereka lahir di muka bumi Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah merupakan kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita hidup bersama dengan ibu dan juga ayah kita, kita tidak boleh elakkan. Justru semasa kita duduk bersama dengan ayah dan juga ibu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan menghadapi pelbagai bentuk
perkara-perkara mungkin keseronokan kita bersama dengan mereka sewaktu kita kecil, ayah dan juga ibu yang menampung kehidupan kita. Kita nak makanan, jumpa ayah dan ibu, mereka boleh memberikan makan dan juga minum kepada kita. Kita memerlukan apa juga bantuan semasa kecil, ayah dan ibulah yang melindungi dan memberikan bantuan-bantuan dalam kehidupan kita. Tiba-tiba saat ketika kita berada dalam keadaan dewasa, ayah dan ibu sakit, itu merupakan ujian pula kepada kita bagaimana kita berjaya untuk menjaga mereka. Sebab itu kita melihat dalam kehidupan kita, kadang-kadang seorang ibu boleh menjaga 12 orang anaknya, tapi 12 orang anaknya belum tentu akan mampu untuk menjaga seorang ibu semasa mereka berada dalam keadaan tua ataupun berada dalam keadaan sakit. Nah, ini di antara ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seorang anak apabila berdepan dengan ayah dan juga ibu saat ketika mereka berada dalam keadaan sakit. Kesian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka kadang-kadang terlantar ke hospital. Ya, di hospital dibiarkan begitu sahaja. Bila ditanya mana ayah, mana anak-anak tak pernah datang menjenguk. Ya. Sebab itu kita boleh lihat tuan-tuan suasana seumpama ini di hospital-hospital. Kami kalau di masjid negeri sekarang ini kita buat suatu sasaran untuk tahun ini. Pada setiap bulan kita akan bergerak ke masjid-masjid, minta maaf, ke hospital-hospital. Setiap bulan kita akan tengok apa yang berlaku di rumah-rumah sakit, nak tengok bagaimana keadaan dan pengalaman pesakit-pesakit yang ada ketika itu. Jadi macam tahu apa ni, bulan lepas kita datang pergi ke Hospital Banting sebagai contohnya, lihat ya, memang ada di kalangan di kalangan orang-orang tua yang terlantar ketika itu. Bila ditanya mana anak tidak ada, duduklah di hospital dalam keadaan demikian. Yang bantunya adalah jiran, yang bantunya adalah orang-orang yang berada di sekitarnya, tetapi dibiarkan begitu sahaja oleh anak ya, yang ketika itu anak telah hidup dalam keadaan senang, mereka lupa terhadap kehidupan ayah dan juga ibunya. Yang kedua disebut dengan isteri ya. Memang kita akan berdepan dengan kerenah kehidupan. Seronoknya kita semasa berkahwin mungkin dalam tempoh sebulan, 2 bulan ya. Waliyazubillah, kadang-kadang dalam tempoh sebulan habis porak-poranda. Di hujung bulan tersebut, pada awal bulan alhamdulillah seronok bernikah, di hujung bulan mula timbul perkataan-perkataan yang tidak baik. Saya berdepan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian suasana seumpama ini ya. Ustaz, bila ditanya bila nikahnya, nikah awal bulan ni Ustaz, akhir bulan mengadu suami telah mula untuk bercerai dengan isteri. La ilaha illallah. Begitu suasana yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam kita menjalani dan menghadapi kehidupan sebagaimana yang berlaku pada masa ini. Kawan, tidak semestinya kawan yang bersama kita akan baik selalu. Tidak. Dalam hadis yang kita bicarakan dahulu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada hadis yang Rasulullah SAW nyatakan al-mu'min ya, baina khamsi syada'id. Seorang mukmin itu dia akan berdepan dengan 5 kesusahan dalam kehidupannya. Salah satu daripada kesusahan yang kita bincangkan dahulu, di antaranya disebut mu'minun yahsuduhu. Ada seorang yang beriman, walaupun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi memiliki sifat hasad dan dengki. Ada ya, bukan tidak ada. Sebab ini disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita duduk bersahabat, tapi tidak selama-lamanya mereka akan hidup bersama dengan kita dalam keadaan baik ya. Mungkin ada waktu-waktunya mereka hidup dalam keadaan membenci ke atas diri kita. Bahkan itu ditunjukkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku kepada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah di antara Abi Dzar Al-Ghifari bersama dengan Bilal ibn Abi Rabah. Jadi pada saat ketika mereka bergaduh berdua ya, memberikan pendapat dan juga pandangan, Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ada pandangannya, Bilal ibn Rabah juga ada pandangannya ketika itu, masing-masing mengutarakan pandangan. Tetapi Abi Dzar Al-Ghifari tidak mampu ataupun tidak menerima pandangan, idea yang diberikan oleh Bilal ibn Rabah ketika itu, sehingga akhirnya terpancul daripada mulut Abi Dzar Al-Ghifari, ya bena sauda, wahai anak kepada ibu yang berwarna hitam, anak hitam ya, maknanya ibunya itu berkulit hitam, maka anaknya pun lahir menjadi anak yang hitam, disebut dengan panggilan ya bena sauda. Maka Bilal ibn Rabah ketika itu berasa hati. Nah, orang panggil kita dengan perkataan yang tidak baik, rasa hati kita ya. Perkataan itu, sebab kata-kata ni tuan-tuan, dia lebih tajam daripada mata pedang. Kalau pisau, pedang
yang dihunuskan kepada kita luka, baik luka, tapi lukanya itu dia akan sembuh. Dalam seminggu telah berubat, dia mungkin akan sembuh, ataupun sebulan sesudah itu. Tapi luka kata-kata itu adalah merupakan satu luka yang payah untuk kita sembuhkan, ya. Nak maafkan, ya Allah, kata-kata seumpama ini payah untuk kita maafkan sebab dia berkait dengan kata-kata. Abi Dzar Al-Ghifari ketika itu, ya, berkata dengan keadaan demikian menyebabkan Bilal ibn Abi Rabah mengadu kepada Rasulullah SAW. Lalu ketika itu apabila diadukan kepada Rasulullah, Abi Dzar tahu bila diadukan kepada Rasulullah itu bahaya, dan akhirnya Abi Dzar Al-Ghifari pun datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Abi Dzar Al-Ghifari tak sempat nak berkata lagi. Waktu itu Rasulullah SAW berkata, a'ayyarta ummah, adakah kamu telah memalukan akan ibunya, wahai Abi Dzar Al-Ghifari? Abi Dzar tidak berkata apa-apa ketika itu di hadapan Rasulullah, sebab kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah, persoalan yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah merupakan kata-kata yang sebenar. Memang dia berkata demikian, lantaran daripada itu tidak ada alasan untuk diperkatakan. Jadi pada saat yang serupa ketika itu Abi Dzar tunduk, dan kemudian Rasulullah kata, innaka mru'un fikal jahiliyah, sesungguhnya engkau ni seorang manusia, tapi pada diri kamu ini ada sifat-sifat jahiliyah. Ada sifat jahiliyah dalam diri kamu. Kata-kata kamu menganggap bahawa diri kamu hebat kerana kamu putih, berkulit putih, kerana kulit kamu itu lebih cerah kepada saudara kamu. Lantaran itu kamu berkata kepada saudara kamu itu dengan perkataan yang tidak elok. Dan akhirnya diteruskan ceritanya sehinggalah sampai kepada satu tahap bila Abi Dzar sedar akan kesilapannya ketika itu, lantaran dia minta maaf kepada Bilal ibn Rabah. Dan pada saat yang serupa, kepala Abi Dzar Al-Ghifari diletakkan di tanah dan minta kepada Bilal ibn Rabah agar memijak kepalanya ketika itu. Aku tidak akan mengangkat kepala aku selagi mana kamu tidak memijak kepalaku, wahai Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah tidak melakukan hal tersebut, sehinggalah akhirnya dalam catatan sejarah itu menyatakan masing-masing berpeluh dalam keadaan menangis atas kesilapan yang dilakukan oleh mereka berdua. Subhanallah, ini berlaku di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Cumanya orang-orang yang beriman apabila mereka sedar, dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesilapan tersebut. Berlaku juga kepada seorang sahabat Nabi SAW, ya. Saya terlupa salah seorang sahabat, Khatib ibn Abi Balta'ah, ya. Khatib ibn Abi Balta'ah, salah seorang sahabat Nabi SAW, yang satu ketika Rasulullah SAW pernah merancang untuk memasuki kota Makkah, tapi tidak diberitahu ataupun perhabaran tersebut tidak sampai lagi kepada kaum Quraisy. Khatib ibn Abi Balta'ah ketika itu bila dengar sahaja Rasulullah ingin menyerang kota Makkah, ingin memasuki kota Makkah, Khatib ibn Abi Balta'ah telah menghantar suatu surat, berusaha untuk menyampaikan suatu risalah, suatu surat, yang mana surat tersebut itu bertujuan untuk memberitahu kepada ahli keluarganya yang bahawa Rasulullah SAW akan memasuki kota Makkah. Sebab terlalu sayangnya Khatib ibn Abi Balta'ah semasa berada di Madinah tidak ada saudaranya, saudaranya langsung tidak ada. Jadi sifat persaudaraan itu masih lagi wujud dalam diri Khatib ibn Abi Balta'ah, walaupun ahli keluarganya berada dalam keadaan belum beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran daripada itu, apabila bocor rahsia bahawa Khatib ibn Abi Balta'ah ingin menyebarkan rahsia Rasulullah ingin masuk ke kota Makkah ketika itu, menyebabkan Khatib ibn Abi Balta'ah ditangkap. Sayyidina Umar cukup pantang ketika itu. Bahasa yang biasa kita dengar daripada kata-kata Sayyidina Umar ibn Khattab, iaitulah, ya, berikan, izinkan kepadaku adrib unuqa hadzal munafiq, saya nak potong sahaja, penggal sahaja kepala orang munafik ini. Rasulullah SAW bila melihat demikian, Rasulullah kata, nanti dulu Sayyidina Umar berhenti terlebih dahulu, jangan terburu-buru dalam menghukum, ya. Kemudian Rasulullah SAW melihat wajah Khatib ibn Abi Balta'ah yang berada dalam keadaan sedih ketika itu, dan diperhatikan rupanya Khatib ibn Abi Balta'ah pernah bersama dengan Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Khatib ibn Abi Balta'ah juga adalah merupakan kalangan manusia yang turut serta dalam medan pertempuran Badar. Jadi ketika itu Rasulullah lihat Khatib ibn Abi Balta'ah, dan kemudian Rasulullah kata,
if'alu ma syi'tum laqad i'malu ma syi'tum laqad ghafartu lakum. Kamu buatlah apa sahaja wahai golongan muhajirin, sebab Allah menyatakan orang muhajirin dan ansar ini adalah manusia yang mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kau buatlah sahaja apa yang ingin kamu lakukan, sesungguhnya aku telah memaafkan akan segala kesilapan-kesilapan kamu. Begitu yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan hal demikian. Tak cukup dengan itu tuan-tuan, kesulitan yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga anak-anak. Seorang ayah berhadapan dengan anak, bukan sekadar anak sahaja, menantu juga kadang-kadang memberikan masalah dalam hidup kita. Anak kita baik tapi masalah pada menantu pula tak baik. Dulu masa mula-mula nak meminang anak kita, Allah bukan main baik ya. Tiba-tiba sesudah meminang dan kemudian berlaku masalah lebih teruk daripada apa yang berlaku. Dan suatu ketika Rasulullah bersama dengan menantunya dan juga anaknya. Jadi Rasulullah SAW ini seorang ayah yang cukup bertanggungjawab. Tanggungjawabnya bagaimana? Rasulullah sanggup pergi ke rumah waktu malam, tengah malam. Pada saat tengah malam, ketika itu nak bangkitkan menantunya, iaitulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah bersama dengan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, pergi ke rumah. Tuan-tuan, ada tak kita buat datang ke rumah anak kita? Dah kahwin dah, pergi datang. Ni apa salah ya malam-malam lu datang ya? Kejutkan kau ni tunaikan sembahyang qiyamul lail. Rasulullah pergi ke rumahnya dan ketika itu diketuk pintu rumah tersebut dan kemudian Rasulullah kata, ala tusalliyan. Waktu itu dalam keadaan baru bangkit daripada tidur, kemudian tanya pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ala tusalliyan, kamu berdua tak nak tunaikan sembahyang ke waktu malam ni ya? Bangkitlah waktu malam, tunaikan solat waktu malam. Kemudian tak semena-mena Sayyidina Ali karramallahu wajhah pun berkata, ya Rasulullah, innama anfusuna biyadillah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya diri-diri kami ini berada di tangan Allah ya. Fa idza syaa, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, an yab'atsana, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk membangkitkan kami, ba'atsna, antara itu kami akan bangkit. Dan apabila Rasulullah mendengar alasan yang disampaikan oleh menantunya ketika itu, bila dengar menantunya berkata demikian, Rasulullah pun pergi. Dan kemudian Rasulullah berkata, Rasulullah pergi, Rasulullah ketika itu pun berkata dan menyebut ayat Allah Subhanahu wa taala, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan adalah manusia itu adalah merupakan insan yang paling banyak memberikan alasan, paling banyak berjidal, paling banyak memberikan apa juga ya, hujah-hujah untuk mengiyakan ataupun membenarkan apa yang dilakukan ketika itu. Jadi Sayyidina Ali dengar, Sayyidina Ali lantas ketika itu tersedar atas kesilapan yang dilakukan, segera dia mengejutkan akan isterinya, kita tunaikan sembahyang. Subhanallah, begitu yang berada dalam kehidupan manusia. Termasuklah apa yang disebut tempat tinggal atau pekerjaan, duduk di rumah tuan-tuan. Tak selamanya kita duduk di rumah itu berada dalam keadaan tenang ya. Ada kalanya kita hidup dalam keadaan tidak tenang semasa berada. Dan begitu juga pada tempat kerja kita, duduk bersama dengan rakan-rakan sekerja kita, ada kalanya seronok dan ada kalanya boleh menimbulkan suasana-suasana yang tidak baik dalam kehidupan kita ya. Segalanya itu tidak mungkin kita hidup dalam keadaan biasa. Pastinya ada beberapa perkara-perkara yang menyulitkan. Bahkan kadang-kadang justru pada setiap hal itu terdapat sesuatu yang buruk dan tidak anda sukai. Maka dengan itu padamkanlah panasnya keburukan pada setiap hal itu dengan dinginnya kebaikan yang ada padanya. Ya Allah, kita hilangkan segala-gala perkara-perkara yang buruk itu, buang segala perkara-perkara yang tidak baik dalam kehidupan kita dengan kita optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul sifat husnuzan billah. Segala keburukan yang ada, bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut, innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya setiap kebaikan-kebaikan itu dia akan memadam segala bentuk keburukan-keburukan yang ada. Ini kaedah dalam Islam. Orang melakukan kejahatan kepada kita, mereka melakukan keburukan kepada kita, bukan kita balas mereka itu dengan keburukan, tapi Islam mengajar kepada kita balas kepada mereka itu dengan kebaikan. Ya, hadis yang pernah juga saya nyatakan dahulu, Rasulullah pernah menyebut, la takunu immatan in ahsanan nas ahsanna wa in asa'u
asa'na. Ya, Rasulullah kata, ya, janganlah kamu menjadi manusia yang tidak memiliki pendirian. Jika sekiranya orang buat baik kepada kita, kita buat baik kepada mereka. Sebab apa kita buat baik kepada mereka? Sebab mereka buat baik. Lantaran daripada itu kita pun buat baik. Wa in asa'u asa'na. Tapi kalau mereka buat jahat pada kita, kita balas mereka juga dengan kejahatan. Itu bukan ciri manusia yang beriman kepada Allah. Akan tetapi Rasulullah menyatakan, walakin wattinu anfusakum, akan tetapi tolong tetapkan pendirian kamu. Ada manusia yang memiliki stand dan juga pendirian dalam hidup ini. In ahsanan nas ahsanna, sekiranya manusia buat baik kepada kita, kita juga buat baik kepada mereka. Wa in asa'u, jika sekiranya mereka melakukan keburukan, kita juga balas mereka itu dengan kebaikan. Islam mengajar sedemikian rupa. Kenapa? Sebab manusia ini apabila kita berikan setiap kejahatan yang dilakukan dibalas dengan kebaikan, mereka memiliki perasaan. Dan akhirnya perasaan-perasaan ini boleh berubah. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sebab perasaan yang ada bersama dengan kita itu bukan kita yang jaga. Hati yang bersama dengan kita itu Allah yang jaga. Ya, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Kalau sekiranya kamu nak menafkahkan harta yang ada semata-mata nak menguasai hati manusia, ya, nescaya kamu tidak mampu. Akan tetapi yang menjadikan hati ini jinak, mesra sesama kita ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dengan Allah kita letakkan kekuatan, dengan Allah kita timbulkan husnuzan billah. Sehingga kan terdapat dalam hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, la adwa wa la tiyawata wa yu'jibunil fa'l. Qalu wa mal fa'lu ya Rasulullah? Al-kalimatu tayyibah, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tiada adwa. Apa itu adwa? Tidak ada sesuatu penyakit ataupun sesuatu kemalangan, kecelakaan yang berlaku kepada kita. Malangnya kita itu, duduk dengan kamu ni sentiasa bawa sial, bawa kemalangan, bawa malak contohnya. Tidak ada seumpama itu, ya. Wala tiarata, dan juga tidak ada bertenung nasib dalam menentukan kehidupan kita. Bertenung menggunakan tiar. Dahulu kita pernah bercerita tentang persoalan orang-orang Arab. Dahulu mereka menggunakan burung dalam menentukan baik dan buruknya. Sekiranya burung yang dilepaskan ketika itu terbang ke sebelah kanan, itu menandakan ada kebaikan kalau kita melakukan sesuatu pada hari tersebut. Tetapi sekiranya burung tersebut dilepaskan pergi mengarah sebelah kiri, maka ketika itu kecelakaan dalam hidup. Jangan buat sesuatu perkara yang sedang dirancang ketika itu, sebab dia akan membawa kecelakaan. Rasulullah tegur dengan wahyu baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan, la tiyarata wa yu'jibunil fa'l, tetapi yang mengagumkan aku ini adalah al-fa'lu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, kalau berkata tu perkataan yang kadang-kadang kami tak faham, ni perkataan al-fa'lu ni apa benda? Kami tak faham dengan pengertian al-fa'lu ya Rasulullah. Al-kalimatut tayyibah, iaitulah kata-kata yang baik. Nah, kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang baik itu dia boleh merubah. Sebab itu kalau kita melihat orang yang tidak baik, kita berkata dengan perkataan baik itu dia boleh merubah seseorang menjadi manusia yang baik biiznillah, dengan izin dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan kebaikan. Di antara kebaikan yang boleh kita lakukan paling ringan, ya, tanpa memerlukan tenaga yang banyak, dengan ucapan-ucapan yang baik. Terima kasih. Sebab itu Rasulullah kan pernah menyebut, ya, di dalam Al-Quranul Karim, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebut di antara ciri ibadir rahman, yang disebut sebagai ibad, hamba-hamba kepada Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih dan juga Penyayang. Salah satu cirinya, wa idza khatabahumul jahilu, apabila seorang yang jahil, orang yang jahil tidak memiliki ilmu, bersemangat untuk berkata dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, menyebut, ya, celaka mungkin bahasa yang keluar ke atas kita, perkataan-perkataan yang buruk ketika itu, apa yang perlu kita lakukan? Qalu salama. Katakanlah kepada mereka, mereka berkata dengan perkataan salam sejahtera, selamat tinggal, terima kasih di atas ucapan kamu, selamat tinggal, saya tidak akan berkata apa-apa, tinggalkan begitu sahaja dan ucapkan dengan perkataan-perkataan yang baik. Allah rakamkan dalam Al-Quran
Kenapa Allah sebut demikian? Sebab usaha kita sebagai seorang yang beriman, kita berusaha untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala yang asas utama dalam kehidupan kita, kerana kita ingin mencari kebaikan dalam hidup, bahkan kita ingin meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan juga kebaikan kepada manusia yang belum mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ucapan-ucapan yang terbaik, ya, ditambah dengan amalan dan perkataan-perkataan ataupun amalan akhlak-akhlak yang mulia, itu di antara kebaikan-kebaikan yang perlu kita lakukan dalam hidup kita ini. Itu kalau anda mahu selamat dengan adil dan bijaksana, kerana setiap luka ada harganya, ya. Jalan paling selamat kita lakukan kebaikan, sebab setiap luka artinya setiap sesuatu kesulitan, perkara yang berlaku ketika itu pasti akan ada kesan-kesan yang akan lahir daripadanya. Allah menghendaki dunia ini sebagai tempat bertemunya dua hal yang berlawanan, dua jenis yang saling bertolak belakang, dua kubu yang saling bertentangan, dan dua pendapat yang saling bertentangan, yang baik dengan yang buruk, kebaikan dengan kerosakan, kebahagiaan dengan kesedihan. Dan setelah itu Allah akan mengumpulkan semua yang baik, kebagusan, kebahagiaan itu di dalam syurga. Adapun yang buruk, kerosakan dan kesedihan itu akan dikumpulkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan lahirkan kita daripada kalangan orang yang beriman. Satu kelebihan yang ada pada orang yang beriman ini, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ajaban di amril mu'min, ya. Begitu perkara hadis riwayat daripada Imam Muslim ini, Rasulullah menyebut ajaban, subhanallah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kadang-kadang Rasulullah menyebut dengan perbuatan terus, yu'jibuni. Tetapi ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan perkataan ajaban di awal. Dalam bahasa Arab ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita bertutur, sebab itu bahasa dalam bahasa Arab ni, dia bukan hanya sekadar kita sampaikan begitu sahaja, tapi dia mengandungi makna yang cukup mendalam. Kalau kita bercakap, tuan-tuan tak pernah merasai kenapa dia bercakap demikian, ya. Sama je, tidak ada perbezaan. Manusia sampaikan maklumat dan maklumat itu sampai kepada kita, kita terima, habis begitu sahaja. Tetapi tidak pada kalam yang dituturkan melalui bahasa Arab. Kalimah ajaban itu adalah merupakan suatu perkataan yang agar manusia bila dengar hadis seumpama ini ambil perhatian sungguh-sungguh. Kita ambil perhatian, kita belajar daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Rasulullah menyebut dengan kalimah ajaban, ya. Dan ajaban ini kalau kita dudukkan, letakkan dia dari sudut susunan i'rab dalam bahasa, ajaban ini dianggap sebagai maf'ul mutlak, kedudukan dia. Sebab itu dia berada dalam keadaan paling atas, ya. Dan asalnya ajaban ini sebagai menggantikan satu perbuatan, yu'jibu, ya. Kalimah fi'ilnya yu'jib, mengkagumkan, ditukar dengan kalimah ajaban sebagai menggantikan, bermakna ada dua perkataan yang disebut tetapi perbuatannya itu disembunyikan. Pertama ajaban, yang kedua yu'jibu ajaban, ya. Begitu perkara yang mengkagumkan. Apa yang begitu mengkagumkan? Disebut pula dalam bentuk nakirah, dalam bentuk yang umum, menimbulkan kepada kita suatu situasi yang mana kita tertanya-tanya, apa perkara yang begitu mengkagumkan? Alal mu'min, ke atas orang yang beriman kepada Allah. Perkara yang berlaku ke atas orang mukmin, idza asabathu in asabathu sarra'a syakara. Sekiranya orang-orang yang beriman ini Allah berikan kepada mereka keseronokan, kebahagiaan, kekayaan dan juga kemewahan dalam hidupnya itu, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang yang beriman. Allah berikan kepada mereka itu keistimewaan dalam hidup, diberikan kepada mereka, Masya Allah, kekayaan yang berlipat kali ganda. Tak sedikit pun mereka merasai dengan kekayaan tersebut itu akan menjadikan mereka insan yang sombong, ya. Lantaran daripada harta yang mereka ada, mereka akan berusaha mencari orang-orang yang memerlukan makanan, mereka yang memerlukan bantuan, mereka yang memerlukan apa sahaja pertolongan daripada kita dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, ya. Sebab itu hadis yang lain riwayat daripada Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, man arada an yakuna aghnan nas, ya. Barang siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kaya di kalangan manusia, Allah, Rasulullah bagi tawaran kepada kita, siapa nak menjadi manusia yang paling jutawan, bukan jutawan lagi,
ya. Ada tak kalimah lebih daripada jutawan? Saya pun tidak tahu. Hartawan, jutawan, wan-wan yang lain lah. Tok Wan tak masuk, ya. Tetapi bab-bab tersebut ini sampai kepada satu tahap, yang tahap kekayaan itu kita rasa Masya Allah, kalau boleh saya nak menjadi seumpama, ya, orang-orang 10 orang jutawan yang ada di Malaysia. Tak sampai juga. Rasulullah bagi kepada kita satu maklumat yang penting. Kalau nak menjadi manusia yang paling jutawan dalam hidupnya, maka Rasulullah SAW menyatakan falyakun bima fi yadillah, maka jadikanlah oleh kamu, hendaklah ia merasakan apa yang ada di tangan Allah, awsaqu minhu bima fi yadi, lebih dipercayai, lebih diyakini berbanding dengan apa yang ada pada dirinya. Maknanya kita letakkan segala keyakinan kita kepada Allah. Bila ada harta yang banyak tadi, rasa-rasa banyak dah simpanan kita di bank. Tetapi Allah menyatakan kepada kita dalam Al-Quran, kalau kita laburkan lagi wang tersebut dengan kehidupan kita ini untuk akhirat, itu lebih banyak. Sebab pelaburan yang ada di muka bumi ini, dia tidak begitu menguntungkan. Paling tidak pun mungkin boleh dapat 8%. Tinggi, 8% itu pun tinggi. GST ada, potong lagi, ya. Mungkin begitu. Ada persennya, tapi tak pernah kita jumpa mungkin sampai 50%. Ada tuan-tuan saham yang kalau kita boleh dapat 50%. Itu kalau sebut tu rasanya semua ahli jemaah yang berada di surau Al-Hijrah ni berusaha mana jenis saham apa ni, kita sama-sama nak masuk, dapat keuntungan 50%. Ya Allah, banyaknya. Tiba-tiba datang Islam. Islam mengajar kepada kita saham yang kalau kita letakkan dalam Islam, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Saham yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam ini, had minimalnya yang Allah nak bagi keuntungannya, pertama had minimalnya adalah 700%. Daripada kita yang kalau katakan kita keluarkan uang sebanyak RM100, minimal kita akan dapat keuntungan iaitulah sebanyak 700%. Masya Allah. Nak bagi 10% pun berat tangan kita. Orang yang bersama dengan kita nak bagi 10% itu pun berat. Bayangkan nak bagi 700%. Tengok bandingan di antara Allah dengan kita. Allah berikan kita dengan bayaran yang cukup banyak, keuntungan yang cukup banyak. Itu had minimal. Dan had yang lebih daripada itu, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Begitu ciri manusia yang beriman kepada Allah, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan apa yang perlu untuk mereka berikan, ya, semata-mata memperlihatkan tanda penyerahan diri dan syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu darra sabara, kalau sekiranya dia ditimpa dengan kesusahan, ditimpa dengan kepayahan dalam hidup. Yalah, manusia ini mana ada hidup sentiasa senang belaka? Tak ada. Ada orang yang hidup senang, ya, tiba-tiba satu ketika sampai kepada kemuncaknya, turun habis, ya, jatuh, semua bisnesnya tidak laku. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala nak menguji kehidupan kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya apabila Allah sayang kepada sesuatu kaum itu, Allah pasti akan menguji kita bagi membuktikan kita ini layak dah untuk mendapat ciri manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in radiya falahu ridha, kalau sekiranya dia redha dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menunjukkan tanda-tanda redha Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi kebagusan dalam kita melaksanakan setiap perkara kebaikan yang kita lakukan itu akan dikumpulkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan segala keburukan-keburukan yang kalau kita kumpulkan selama-lama hidup kita semua penuh dengan berbagai bentuk keburukan, maka Allah akan humbankan ia ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadzu billah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wala wa 'alimun wa muta'allimun. Ad-dunya mal'un, ya, kita kata mal'un, ya, mal'un. Ad-dunya mal'un. Dunia ini dilaknat, dicela. Apa arti dilaknat? Laknat ni bukan macam bahasa kita, tuan-tuan. Kalau kita tengok dari sudut
makna secara literal makna tersebut, kita kata mal'un ini laknat. Kita sebut orang celakalah kau. Itu laknat bahasa kita. Bahasa-bahasa yang kita sebutkan dengan perkataan yang tidak baik laknat. Tapi mal'un ini, kalau mal'unah ini disebut oleh ulama-ulama hadis. Kalau kita melihat dari sudut tafsiran yang disebut oleh ulama hadis, ada yang menyatakan mal'un tidak diberkati, ya. Dunia ini matruk, ditinggalkan. Ada yang menyatakan maksud mal'un itu mub'idatun 'anillah, yang menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita mengambil daripada hadis ini, bermakna dalam hidup kita ini, dunia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan semuanya tidak mendapat barakah, semuanya tidak membawa kebaikan dalam hidup kita. Rasulullah SAW menyatakan, ya, semua tak boleh memberikan kebaikan kepada kita. Anak tidak boleh memberikan kebaikan kepada kita, suami tidak boleh memberikan kebaikan kepada kita, ya. Kawan-kawan yang bersama dengan kita pun mendapat laknat, artinya tidak mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, illa melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa mal'unun ma fiha, apa yang ada di dalamnya semua tidak mendapat keberkatan daripada Allah, illa zikrullah, melainkan illa zikrullah, melainkan apabila dia diiringi dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Duduk bersama dengan kawan, tengok muka kawan